Okay, hai, Assalamualaikum semua. Salam Ramadan diucapkan. Hai semua yang sedang menonton live dari Keluarga Magazine. Anda sekarang sedang menonton live Medik Keluarga yang dibawakan khas oleh Ellie. Terima kasih Ellie. Okay semua, nama saya Nani Roslan. Dan pada hari ini, apa agaknya yang kita akan bincangkan? Tapi kan tadi saya dah mention, live ini dibawakan khas oleh Ellie. Kalau anda dengan Ellie, apa saja kan? Tentulah tulang, betul tak? So, hari ini kita nak mengupas satu topik iaitu ketahui punca kemerosotan tulang dan otot serta tips pemakanan yang baik. Menarik kan? So, suka saya nak remind anda semua kat luar sana, kalau anda sedang menonton live ini, anda rasa, live ni, cerita tentang topik ni akan memanfaatkan simpulan-simpulan. Tag lah sahabat handai, rakan anda yang boleh memanfaatkan dah kita pada hari ini. Share, jangan lupa share, tag dan juga like. Sebab apa? Pada petang ini Enlin berbesar hati untuk memberi hadiah bernilai RM50 barangan Enlin kepada anda yang bertuah nanti. Macam caranya? Nanti saya ceritakan. Apa pun yang penting sekarang ni, jangan lupa share, like dan tag live ini. Okey. Berbalik pada perbincangan kita pada hari ini, saya yakin ramai kat luar sana yang sedang menjalani ibadah puasa ni. Mesti sekarang ni, walaupun kita baru hari kedua, mesti banyak yang strive ataupun bersyukur untuk kekal sihat dan bertenaga panjang hari. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan kan, of course kita nak tubuh badan kita tetap aktif dan bertenaga. Tak naklah kita nak rasa lenguh-lenguh lah, rasa kurang fleksibel lah kan, macam itu je kalau diri lama. Okey, dan saya pasti umum mengetahui kalsium itu penting untuk penjagaan tulang yang kuat. So, jangan risau, jangan panik. Pada hari ini memang kita nak tahu punca kemerosotan tulang dan otot seperti yang baik dengan lama doktor tunggu kat sini. Okey, apa kata saya memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Farid Fikri bin Shukri. Beliau merupakan seorang doktor pakar ortopedik, general traumatology dan kecederaan sukan dari Hospital Salam Shah Alam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar doktor? Khabar. Puasa okey hari kedua? Doktor, betul nak puasa. Okey, dan juga kalau anda lihat di sana yang jauh di hati kita, hello Puan Mega. Itu dia Puan Megawati Suzari, adalah seorang pengarah pembangunan produk baharu, saintifik dan hal ehwal Pematuhan Fonterra Brands Malaysia yang turut bersama-sama kita secara live di atas talian. Orang kata ni hybrid lah. Ada yang di set dan juga ada di atas talian. Assalamualaikum Puan Mega. Waalaikumsalam. Apa khabar Nani dan juga doktor? Okey, terima kasih kepada dua panel kita, iaitu doktor dan juga Puan Mega kerana sudi. Jadi sebelum tu lagi sekali suka saya nak share live kita pada hari ini dibawakan oleh Ellie. Jadi jangan lupa share, like dan tag sebab kita akan pilih pemenang sepanjang live ini. Jadi anda kena stay tune sampai akhir live ini. Mana tahu hari ini adalah anda Ramadan yang kedua, anda dapat memenangi produk Ellie RM50. Okey. So, apa kata kita mulakan sesi kita pada petang ini. Doktor ready? Puan Mega ready? Okey? Okey, dan juga jangan lupa penonton yang sedang menonton ini, kalau anda ada apa-apa sebarang pertanyaan, persoalan nak tanya dua pakar kita pada hari ini, tanya je dekat ruangan komen. Saya akan bacakan. Okey, so saya akan mulakan dengan satu fakta yang saya kira sangat menarik, iaitu 20 tahun yang akan datang, iaitu pada 2040. Anda tahu tak yang bilangan warga Malaysia 60 tahun ke atas dijangka akan meningkat sehingga 2 kali ganda berbanding anggaran semasa yang hanya 10.3% sahaja dari penduduk. Jadi maksudnya doktor, sekarang ni as we speak ramai yang umur 40-an lah kan. Kita bukanlah kan. Okey, bukan. Kita lambat lagi. Okey, tapi mungkin ramai yang tak sedar kita memiliki sistem saya susah sikit sebut ni.
Doktor dengar? Musculoskeletal. Betul? Musculoskeletal. Saya pun baru tahu. Anda mempunyai sistem musculoskeletal. Iaitu tulang sendi dan otot. Bukan faktor yang sangat penting. Jadi kita nak tahu apakah sebenarnya sistem musculoskeletal ini, doktor. Dan mungkin doktor boleh jelaskan secara detail. Kita beri pada pakar. Silakan doktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya ingin pada pihak penganjur iaitu tim dan juga mentor tim jemput saya pada hari ini sebagai salah seorang patient. Topik hari ini iaitu punca kemotoran dan otot tips pemakanan yang baik. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa pada seperti soalan yang diutarakan oleh yang di musculoskeletal ini kalau senang kita bahagi kepada dua bahagian iaitu musculo yang bermaksud otot, skeletal yang bermaksud kerangka. Musculo ini boleh dipecahkan lagi kepada tendon, ligamen dan kapsul. Kalau kerangka boleh kita pecahkan kepada tulang itu sendiri, rawan dan juga apabila digabungkan, ia membentuk sistem untuk pergerakan, bentuk tubuh dan juga untuk keseimbangan dan kekuatan supaya kita dapat melakukan pergerakan dan juga menjalankan aktiviti yang seperti itu jelaslah musculoskeletal. Sebab banyak kali ini keyword hari ini. Okey. So macam mana agaknya doktor? Sistem ni boleh dan sekaligus menjelaskan kehidupan orang. Tulang dia mungkin merosot seawal umur. Tulang ini akan hilang dia punya kekuatan atau merosot banyak. Kemudian kita ada juga rawan itu antara merosot secara bahasa itu yang komplain lengur-lengur untuk yang sendilah. Untuk kekuatan dia akan merosot dengan ketara banyak 29 dan semua ini iaitu tulang, dan otot akan mengakibatkan penyakit atau keadaan seperti osteoartritis. Apa itu osteoartritis? Dia adalah kehausan, ada menyebabkan kita terutamanya pada perut, dan osteoporosis iaitu tulang yang rapuh, terutamanya pada tulang belakang, osteopenia iaitu yang menjadi benda ini semua, penyakit-penyakit ini semua akan menyebabkan simptom-simptom seperti kesakitan pada tulang dan sendi. Contohnya osteoartritis tadilah, iaitu tulang rawan kita pada lutut. Osteoporosis tulang belakang, sarkopenia sakit-sakit badan. Itu juga kita akan rasa tidak selesa untuk lama. Terutamanya apabila kita yang kecil juga jalan terlampau lama, boleh menyebabkan kita rasa tak selesa atau kita akan hilang badan, akan hilang flexibility, terutamanya sendi kita akan menjadi postur kita juga lari ketika dan lama kelamaan kita akan rasa pergerakan kita semakin perlahan dan pergerakan itu juga akan menjadi sukar dan mengganggu. Okey, sebelum kita nak untas lagi macam mana kita nak atasi sakit ni semua, saya nak tanya Puan Mega berkaitan dengan penjagaan. Apakah alternatif penjagaan tulang, otot dan sendi yang boleh kita manfaatkan? Tapi sebelum saya tanya Puan Mega, satu lagi sekali saya nak wawarkan bahawa Medik Keluarga kali ini khas oleh Enlin. Okey. Jadi dekat sini saya nak kongsi satu info yang menarik daripada para profesional dalam bidang geriatrik ataupun chiropractic yang
apa orang kata patah-patahkan bunyikan tulang orang tu kan, perak-perak tu, stretchkan tulang. Dan pemakanan, mereka pakar-pakar ni menasihatkan orang dewasa yang berusia 40 tahun ke atas supaya menjaga kesihatan musculoskeletal mereka dari awal lagi untuk melambatkan kerosakan tulang yang doktor sebutkan tadi tu lah. So, untuk menyedari kepentingan ini, warga dewasa di Malaysia ni untuk mengekalkan kesihatan sistem ini, saya fahamkan Fonterra Brands Malaysia menerusi jenama pemakanan ini dan memperkenalkan Actifit 3X dan Gold 5X. So, saya nak kena tanyalah sendiri dengan orang kuat Fonterra Brands Malaysia, iaitu Puan Mega. Okay? So, saya nak tanya Puan Mega, apakah sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk melambatkan proses kemerosokan tulang, sendi dan otot macam yang Dr. explain tadi? Silakan Puan Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nani dan juga Dr. Farid? Sebelum tu saya ingin mengambil peluang ini untuk memberi ucapan selamat menyambut Ramadan kepada semua umat Islam di Malaysia dan juga di mana juga berada mengikuti kita punya live FB hari ini ya. Jadi berbalik kepada soalan tadi tu, sebenarnya senaman diet adalah amat penting. Kita tak boleh tengok setakat buat senaman, kita tak tengok kepada pemakanan dan kita tak boleh hanya lihat kepada pemakanan tanpa membuat sebarang aktiviti senaman ya. Dia kena datang bersama-sama. Jadi daripada segi pengambilan makanan, pengambilan diet yang seimbang iaitu merangkumi seluruh kumpulan makanan termasuklah susu setiap hari adalah amat penting ya untuk mendapatkan nutrien-nutrien yang diperlukan oleh badan termasuklah untuk tulang, otot dan juga sendi. Jadi kalau kita tengok daripada contoh-contoh nutrien yang diperlukan setiap hari ini termasuklah kalsium ya. Zat kalsium ni diperlukan sebabnya dia adalah penting dalam membina, untuk membantu membina dan mengekalkan tulang yang kuat. Dan sumber zat kalsium yang sangat dikenali adalah datang daripada susu dan juga produk-produk tenusu seperti keju. Tapi kita dapat jugalah dalam ikan bilis pun dapat, tapi penatlah nak makan banyak kan. Tapi kita pun kena hati-hati sebab kadang-kadang ikan bilis ada juga banyak garam. Jadi tapi makan dalam sederhana, dalam zat kalsium ini memang amat diperlukan untuk tulang yang kuat. Selain daripada itu, sumber zat protein yang tinggi juga adalah amat penting ya. Protein ini kenapa? Sebab zat ini boleh membantu dalam membina dan membaiki tisu-tisu badan kita. Bila kita telah banyak buat aktiviti, kita banyak membuat kita punya senaman dan sebagainya, kita perlukan protein untuk membaiki tisu-tisu kita ya. Sebab tu kita perlukan protein. Dan protein ni ada berbagai. Protein datang daripada susu adalah antara protein yang lengkap kerana dia mempunyai semua amino acid yang diperlukan oleh badan. Ya. Dan selain daripada itu, zat seperti vitamin D adalah amat penting. Ramai kita di Malaysia dan juga di banyak negara juga melalui kajian yang dijalankan oleh Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa mendapati ramai kita kurang vitamin D. Ini disebabkan mungkin faktor kita tak keluar ataupun sebab vitamin D kita boleh dapat daripada cahaya matahari dan juga beberapa jenis makanan. Tapi kadang-kadang mungkin sekiranya kita tidak mengambil diet yang seimbang, jadi kita kekurangan vitamin D ya. Selain daripada itu, kita perlukan vitamin B12 ya. Vitamin B12 ini adalah untuk membantu dalam membebaskan tenaga sebab kita perlukan tenaga dalam menjalankan aktiviti-aktiviti seharian. Kita nak beribadah, nak solat, nak pergi kerja, nak menjaga anak, nak buat kerja rumah, semua perlukan tenaga. Jadi kita perlukan vitamin B12 ya ataupun B12. Baru-baru ini melalui kajian saintifik yang telah dijalankan di New Zealand menunjukkan bahawa mereka yang mengambil susu yang telah ditambah dengan MFGM ataupun milk fat globule membranes, ya, 2 gelas susu yang telah ditambah dengan nutrien ini berserta senaman yang kerap dapat ya menunjukkan penambahbaikan daripada segi flexibility, daripada segi keseimbangan dan juga jisim otot ya. Amat pentinglah macam yang Dr. Farid tadi dah cakap, musculoskeletal ni
bahagian muscular ataupun otot dan juga skeletal, bahagian tulang dan sebagainya. Jadi kita perlukan dan telah menunjukkan kajian saintifik ini telah menunjukkan terdapat perubahan yang positif berbanding daripada kumpulan kawalan, ya. Jadi elemen-elemen ni pentinglah untuk kita dalam menyokong pergerakan dan kesihatan yang baik, ya. Menarik tu Fahmika. Maksudnya memang pentinglah senaman dan juga minum sehari Fahmika. Ya, betul. So, saya nak tanya pada penonton yang sedang menonton live ni, ada tak anda yang pernah makan produk Enlin? Kalau ada bolehlah share feedback anda di ruangan foto, ataupun ada yang baru tertengok live ni, baru fikir naklah try Enlin pun juga boleh. Silakan memberikan komen anda. Dan apa-apa saja yang anda tanya, boleh nanti kita akan ajukan kepada kita punya dan teknik. Okey, seperti mana yang saya warakan awal tadi, terus kekal bersama-sama dengan kami sebab bila masa sahaja lagi, saya akan utarakan soalan untuk peraduan cepat dan tepat. Okey, so stay tune. Mungkin anda layak memenangi produk barangan Enlin bernilai RM50. Okey, doktor, saya nak tanya semula pada doktor. Tadi Fahmika ada jelaskan tentang pentingnya pengambilan nutrien, macam-macam kita dengar tadi nutrien untuk tulang, sendi dan otot yang kuat. Jadi boleh tak doktor kongsikan? Saya nak tahu juga siapa sebenarnya yang berisiko untuk dapat penyakit-penyakit yang macam contohnya adakah penyakit dan vaksin frozen shoulder akibat dari tulang? Ini senang terjejas pada posisi bongkok, kadang mereka senang terjatuh. Ini kerana kemudian serapuan akibat daripada apa yang menyebabkan serapan ini. Pertama adalah disebabkan oleh pilihan diet yang tidak seimbang atau tidak mesti. Yang kedua, diet tu ada, tapi penyerapan tu tak efisien. Kalsium cukup, vitamin D cukup, dah makan. dah okey, tapi tak cukup nak tarik. So yang terakhir adalah mungkin kadar metabolisme akan tua dan protein tidak berapa bagus. Seterusnya adalah mereka yang tidak aktif, golongan yang kita panggil sedentary, itu tak melakukan kerja. Tapi kenapa mereka tak melakukan kerja atau tidak aktif? Mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu ataupun faktor penyakit. Penyakit yang saya masukkan ni contohnya mereka yang mengalami koma, stroke, ataupun mereka yang terpaksa terbaring lama sebabkan masa buat operation ataupun penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan. Kenapa jadi begini? Pergerakan sangat penting. Kerana pergerakan ini beri stres, beban kepada tulang dan otot. Seperti kalau kita pergi ke gimnasium untuk membesarkan otot, kita mengangkat beban, memberi stres pada badan. So otot jadi besar, tulang jadi kuat. Sama juga ya, tetapi basic dia sama. So kalau kita tidak bergerak, so otot kita akan jadi semakin kecil, sendi akan menjadi semakin kaku, dan kita punya tulang akan jadi semakin tak kuat, tidak mampat dan semakin rapuh. Seterusnya adalah golongan wanita yang berusia 60-an ke atas. Maksudnya pada masa itu mereka ini kita golongkan dalam golongan pre-menopause ataupun golongan menopause. So golongan-golongan ini senang terdedah kepada risiko osteoporosis. Kenapa jadi begini? Kerana apabila mereka menopause, satu hormon yang penting untuk wanita iaitu estrogen tidak cukup ataupun tiada. Estrogen ni apa fungsi dia? Dia untuk tarik juga, untuk serap kalsium, untuk tolong serap kalsium. So, kalau tidak ada estrogen ni, kalsium tidak dapat diserap dengan baik. So di situ kita nak tengok, kita nak mainkan orang kata peranan lah golongan wanita yang berumur. So di situ mereka ada dapat dan ada posisi membongkok. Soalan seterusnya dengan penyakit, iaitu sleep disk dengan back pain.
Dia tipis dan oleh tulang yang kurang manfaat atau kurang baik. Apabila dia kurang manfaat, kita dapat menyokong dis yang berada di dalam, dia akan terhimpit. Dis tu akan dihimpit, dia penyek, dis tu akan terkeluar. Dan dis tu terkeluar, sokongan tulang jadi hilang atau tak stabil. Maka otot di belakang jadi baik ataupun tegang betul. Sakit belakang dan dis yang terkeluar itu juga akan menekan pada saraf. Dan apabila menekan pada saraf, dia menyebabkan kesakitan di punggung sampai ke kaki. Okey, dan spinal back pain pula adalah simptom. Okey, dia adalah simptom yang boleh disebabkan oleh tulang rapuh dan tulang kurang manfaat. Okey, seperti lumbar spondylosis, iaitu sakit tulang belakang, ataupun lumbar osteoporosis, tulang rapuh pada tulang belakang. So, walau bagaimanapun untuk frozen shoulder yang seperti yang ditanya, dia lebih kepada masalah musculoskeletal secara keseluruhan, bukannya tulang secara per se. So, di mana untuk frozen shoulder dia lebih kepada masalah sendi, kapsul, otot, ligamen dan juga tendon. Tapi kita boleh golongkan mereka sebagai tanda-tanda kemerosotan tulang. Tapi ianya bukan tanda-tanda awal kemerosotan tulang secara khusus. Sebab dia semua kenapa? Ada juga golongan muda yang mengalami masalah osteoarthritis, lumbar spondylosis, osteoporosis, sarkopenia. Kenapa? Adalah disebabkan oleh faktor kerja, faktor pergerakan dan aktiviti mereka. So, nak katakan ini tanda-tanda awal secara khusus adalah tidak, tetapi ialah tanda-tanda kemerosotan tulang. Okey. I see. Okey, so macam mana doktor kalau kita nak cegah kemerosotan tulang otot dan sendi ni? Lagi-lagi pula macam doktor kata tadi kan, kita kena gerak, tapi yelah sekarang ni kan rumah baharu, bulan Ramadan. So mungkin kita terhad sikit orang kata. So apa agaknya aktiviti atau apa nasihat doktor untuk orang yang nak cegah lah kemerosotan tulang ni? Sebab nervous lah doktor dengan sakit ni. Takut. Okey. Untuk mencegah kemerosotan tulang, pergerakan atau senaman tu memang mainkan peranan penting. Tetapi diet paling utama, iaitu diet yang seimbang dan mencukupi. Iaitu diet yang ada semua nutrien, terutama untuk tulang. Apa tu nutrien yang untuk tulang? Pertama, kalsium. Yang kedua, vitamin D. Ketiga, vitamin B kompleks. Yang keempat, protein. Ini semua untuk musculoskeletal system. Okey, so apa tugas vitamin D? Untuk membantu penyerapan kalsium. Apa tugas kalsium? Untuk bantu membentuk tulang menjadi lebih kuat. Apa guna vitamin B kompleks? Untuk membantu memberi kekuatan pada tubuh badan, tenaga, dan apa pentingnya protein untuk kekuatan otot. Seperti yang dinyatakan oleh Puan Mega. Okey, so seterusnya adalah senaman ataupun pergerakan yang menjadi orang kata aktiviti penting. Di mana saya ada nyatakan tadi bahawa pergerakan itu penting. So contoh senaman yang boleh dilakukan adalah seperti berjoging, berlari-lari setempat, berbasikal, berenang, ataupun kita boleh melakukan aktiviti yang kita gemar, hobi seperti berkebun, bercucuk tanam, aktiviti lasak seperti naik bukit, turun bukit, aktiviti sukan seperti futsal, bola sepak ataupun bola keranjang dan sebagainya. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh norma-norma baharu, so dan Ramadan, banyak aktiviti tidak boleh ataupun dibatasi lah. Okey, terutamanya apabila kita buat aktiviti luar yang tidak boleh, kita mungkin disaman ke kan. So apa yang kita boleh buat di rumah? Yang pertama, kita boleh buat aktiviti body stretching, iaitu senaman ringan, di mana kita boleh Google di YouTube, stretching-stretching yang ada untuk bahu, stretching ada untuk lutut, untuk belakang. Regangan itu penting. 3 kali sehari. Pagi, tengah hari atau petang dan malam. Okey, 3 kali sehari. Ataupun kalau kita ada duit lebih, bolehlah buat satu pusat gym kat rumah, ambil satu bilik. Gym at home. Ya, tapi ambil kita beli alat kardio, terutamanya yang macam berbasikal, treadmill, static bicycle treadmill ataupun glider, slider semua pun boleh. Okey, seterusnya kita juga boleh buat aktiviti-aktiviti lain lah. Okey, di sekitar rumah, main-main anak pun boleh. Kita kena kreatif lah. Yalah, kita kreatif
berjoging di sekitar halaman rumah. Tetapi sekarang ni saya rasa walaupun memang baru, banyak je aktiviti yang boleh dibuat di luar. Tetapi perlu diingatlah aktiviti tersebut tak semua boleh buat lah. Tetapi sekarang ni disebabkan ada banyak aktiviti yang boleh, dan saya rasa tidak menjadi masalah. Tetapi kalau akan datang, kalau kita dapat MCO balik, so itulah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. Okey, menarik tu doktor. So pada penonton yang tengah menonton live ni, jangan ambil mudah, penting tau. Bab penjagaan tulang ni memang sangat penting. So bagi anda yang dah mula rasa macam alamak, tak naklah kena slip disc, tak naklah kena frozen shoulder, jangan panik, relax. Kita ambil semua info yang kita kongsikan tadi dan sekarang ini. Tapi apa pun, jangan lupa anda wajib rujuk pakar, sebab setiap penyakit tu berbeza-beza, condition tu beza-beza. Betul doktor? Setiap orang yang jumpa dengan doktor mesti dia ada different condition kan. Cara rawatan pun berbeza. Okey, sebelum saya teruskan, suka nak saya ingatkan pada penonton di Facebook Live ni, kalau ada apa-apa soalan, jangan malu, jangan segan nak tanya di ruangan komen. Okey, Puan Mega, okey ke tu? Okey, saya ada soalan yang terakhir untuk Puan Mega. Saya punya soalan lah, bukan. Nanti penonton ada juga soalan. Okey, adalah penting untuk kita menyokong tulang, sendi dan otot yang kuat. So, apakah nutrien penting yang terdapat dalam Endin Gold 5X yang dirumus secara saintifik? Silakan Puan Mega. Okey, baik Nani. Memang kita memang semua digalakkan untuk menjaga tulang, sendi dan otot untuk kita kekal aktif ya. Jadi Fonterra telah menghasilkan Endin Gold 5X ini ada dihasilkan bersama dengan pusat research center kita di New Zealand ya. So Fonterra Research and Development Center yang berpangkalan di Palmerston North, New Zealand. Lebih daripada 90 tahun ya pengetahuan dalam sains teknologi, dalam sains pemakanan dan tenusu. Jadi kita menghasilkan Endin Gold 5X ini yang telah dirumus secara saintifik dan mengandungi nutrien-nutrien penting. Dia diolah memang untuk orang dewasa dan mengandungi nutrien ramuan penting seperti MFGM, iaitu Milk Fat Globule Membranes, iaitu satu komponen unik daripada tenusu yang kita hasilkan juga di New Zealand ya, MFGM ni. Dan ini telah digabungkan bersama nutrien-nutrien lain di dalam Endin Gold 5X ini. Jadi tadi kita kata kita ada MFGM, kemudian MFGM ni satu komponen unik dan dia punya hampir sama ya dengan bendalur cecair dalam badan kita. Jadi sebab itulah dia amat penting. Selain daripada itu, kita ada kalsium. Kalsium seperti yang telah saya terangkan tadi, penting dalam membina dan mengekalkan tulang yang kuat. Dengan 2 gelas Endin Gold 5X, dia membekalkan 100% kalsium yang diperlukan oleh tubuh ya untuk sehari. Jadi setiap satu gelas ada 600 mg, jadi 2 gelas ada 1200 mg. Ya, cukup untuk memenuhi keperluan kalsium kita seharian. Selain itu, dia mempunyai protein tinggi. Jadi seperti saya katakan tadi, sumber protein daripada susu, daripada produk tenusu ini adalah protein yang lengkap ya untuk badan. Selain daripada itu, Endin Gold 5X mengandungi vitamins dan mineral seperti vitamin B2, B6, B12, vitamin C, vitamin D dan juga vitamin E. Di samping itu mengandungi zat mineral seperti magnesium, zinc yang penting ya dalam menyokong juga penyerapan kalsium untuk tulang yang kuat. Jadi ia juga mengandungi kolagen dan pastinya juga kepada mereka yang agak peka kepada rasa, dia datang dengan rasa yang lazat tapi tanpa penambahan sebarang gula ya. Jadi tanpa penambahan gula, jadi kepada mereka yang mahukan produk yang tanpa gula, jadi Endin Gold 5X adalah salah satu daripada pilihan yang anda ada bersama dengan segala nutrien yang telah kita formulasikan bagi menyokong untuk kesihatan tulang, sendi dan otot. Dengar penjelasan tu, saya rasa macam saya pun nak cuba jugalah. Boleh Puan Mega? Saya pun boleh cubalah Endin Gold 5X. Sesuai untuk saya, boleh? Saya mungkinlah antara yang paling senior dekat sini.
Tak apa, senior old but gold orang kata. Gold 5x. Okay, Puan Mega, thank you for the explanation. Okay, doktor, macam mana Puan Mega jelaskan tadi kita memang kena minum susu, nutrien yang penting. Tapi siapa agaknya golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit-penyakit ataupun kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kemerosotan tulang sendi ni lah? Okey, mereka yang berisiko tinggi tadi saya baru bagi tahu sebentar tadi adalah golongan yang apabila mereka meningkat usia. Okey, apabila mereka meningkat usia, penyerapan tulang itu, penyerapan kalsium untuk membentuk tulang itu kurang. So perlu ada booster. Perlu ada booster iaitu seperti yang kita cakap lah, susu. Kita susu lah. So susu ni dia lebih kepada orang panggil secara kombinasi, semua ada. So saya sarankan lebih kepada benda yang berkombinasi lah, iaitu nutrien yang di dalam tu ada kalsium, ada vitamin D, protein dan juga vitamin B kompleks. Lagi saya untuk pesakit-pesakit yang kadang-kadang yang ambil secara isolasi, iaitu macam ambil suplemen, yang itu lebih kepada perlu saranan doktor. Saranan doktor di mana pengambilan dos perlu betul, cara pengambilan perlu betul. So saya lebih sarankan mengambil secara kombinasi, iaitu untuk golongan susu lah. Itu satu. Yang kedua tadi golongan wanita, tak semestinya wanita yang sudah menopause, wanita yang sekarang macam umur-umur kita ini yang muda ni kena ambil juga. Ini untuk mencegah, mencegah daripada mendapat penyakit osteoporosis. Jangan dah dapat osteoporosis baru nak minum susu. Salah tu. So kalau dah kena, dah terhantuk baru nak tengadah, dah terlambat. So itu salah seorang. Tapi dia bukannya lebih kepada orang berisiko tinggi, tapi lebih kepada untuk mencegah. Okey, ini antara nasihat. Dan seterusnya untuk, ialah kadang-kadang apabila kita untuk yang mereka yang tidak aktif ni, kadang-kadang kalau jenis yang juga kerja duduk komputer je, tak bergerak kan, and then tak main sukan kan, minum susu tu pun penting. Tapi yang paling penting kat sini adalah mereka yang perlu minum susu adalah apabila requirement kalsium tu tinggi, seperti mereka yang menyusukan anak, okey, mereka yang pregnant, okey, atau mereka yang sudah ialah saya cakap tadi menopause, atau mereka sudah tua, di mana requirement untuk orang yang menyusu 1500 mg hingga 2000. So perlu mengambil banyak susu lah. Susu. So kombinasi. Nak menghasilkan susu kenalah minum susu. Kerana apabila kita menyusukan, kalsium juga diserap, diberi kepada anak kita, dan tulang kita akan menjadi tak berapa kuat lah, menjadi rapuh. So kita perlu mengambil susu. So bukan aja kita nak make sure mak ayah kita minum susu kan. Kadang-kadang kita risau kan mak ayah kita kat kampung tu lengur-lengur, mak minum susu. Kita sendiri pun kena minum susu juga. Okey, terima kasih atas penjelasan itu doktor dan juga Puan Mega. Okey, sekarang ni tibalah masa yang kita tunggu-tunggu. Seperti mana yang saya wawarkan tadi, Enlin akan memberikan produk bernilai RM50. Jadi inilah masa anda, kalau yang mana yang belum pernah try lagi Enlin, masa ni lah anda nak try dalam segmen kita peraduan cepat dan tepat. Tapi saja je nervous, tapi belum lagi doktor. Kita nak jawab dulu soalan daripada penonton live kita yang bertanyakan soalan. Okey, kita ada satu soalan pertama, iaitu dia tanya dekat sini, kalau seseorang itu baru sedar yang dia mengalami tulang rapuh, doktor ada mention tadi, masih ada peluang tak untuk dia ubati? Contohnya amalkan minum susu atau jaga pemakanan. Doktor? Semuanya mesti ada peluang. Setiap penyakit ada ubatnya. Yes. So pemakanan atau pengambil ubat ataupun minum susu salah satu caranya lah. Macam saya cakap tadi lah, untuk mereka yang sudah tua, kadang-kadang diet tu ada, cuma tak cukup. So kenalah kita ada pengambilan ubat ataupun susu sebagai booster. Di samping kita ambil pemakanan yang seimbang dan mencukupi untuk nutrien bagi sistem muskuloskeletal kita. So tidak terlambat sebenarnya. So banyak cara lagi. Tulang rapuh ni bukan macam dah tulang rapuh kita dah biar dah. Sebab kalau tulang rapuh, kalau kita biarkan lagi, dia akan menyebabkan dia semakin merosot. Bukannya kalau kita biarkan, dia akan semakin elok. So untuk mengelakkan dia semakin merosot, so belum terlambat. Sebab kalau kita dah tahu dia rapuh, takkan kita nak biarkan. So kita perlu elakkan dia daripada dia terus lebih teruk. So pengambilan ubat, susu dan penjagaan makanan adalah penting.
Sebab kita ni bukan makin muda, kita makin tua. Betul lah tu, insaf sekejap. Bila makin tua, so kita punya sistem dalam badan pun banyak yang orang kata metabolisme kita kurang. Di situ kita perlu ada sedikit booster dengan ubat ataupun minum susu. Betul. Dan juga penjagaan makanan. Penjagaan makanan tu diet yang baik, yang seimbang dan nutrien yang cukup. Baik. Okey doktor. So kita punya soalan yang kedua, penonton kita ada tanya, semakin berusia ni kadang-kadang rasa sakit di bahagian belakang pinggang dan otot. Betul tu, sama juga. Ya, adakah itu berpunca dari tulang rapuh ke doktor? Sakit pinggang, rapuh ke tulang saya? Doktor? Semua ingat, okey. Sekarang ni semua ingat bila berusia tulang dia rapuh. Tak semestinya. Kerana tulang boleh jadi bukan sahaja rapuh, mungkin disebabkan masalah lain. Seperti masalah otot, masalah saraf atau masalah disk. Okey. Tulang rapuh ni kita panggil osteoporosis. Terdapat banyak lagi penyakit-penyakit lain seperti lumbar spondylosis, spondylolisthesis. Kesemuanya menyebabkan penyakit-penyakit belakang. Tapi bukan disebabkan oleh tulang rapuh. So jangan ingat apabila kita sakit belakang, semuanya tulang rapuh. Tulang rapuh ni masalah dia apabila kita kena tulang rapuh ni, kita akan rasa sentiasa sakit dan dia akan postur membongkok. Okey. Tapi apabila kita ada penyakit-penyakit lain seperti lumbar spondylosis, kadang-kadang kita hanya akan rasa sakit belakang sahaja, dan kadang-kadang kita akan dapat rasakan seperti kekebasan pada kaki dan tidak dapat duduk lama, jalan lama atau berdiri lama. So secara amnya, okey, apabila kita berusia dan sakit belakang, bukan disebabkan tulang rapuh. Jangan risau. Tulang rapuh ni kadang-kadang kita kena datang jumpa doktor, buat pemeriksaan, lepas tu baru kita tahu apakah masalah kita sebenarnya. Tak semestinya tulang rapuh. Okey. So memang kenalah jumpa doktor. Ya, kena jumpa doktor. Kemudian kita nasihatkanlah apa pemakanan yang baik. Contohnya ubat yang bagus. Tapi sebenarnya saya rasa lebih baik kita buat secara orang kata natural daripada kita ambil suplemen. Contohnya pengambilan diet, susu kan. Susu itu penting. So diet juga penting. Okey. Memang saya buka puasa dengan susu ending lah hari ni. Okey doktor. Okey, soalan yang ketiga ni adalah ni untuk Puan Mega, sebab dia tanya kat sini, golongan remaja boleh ke minum susu Endin Gold 5X? Puan Mega, remaja macam saya ni boleh tak? Okey, sebenarnya kalau kita tengokkan Endin Gold 5X ni dia rumuskan untuk orang dewasa. Tapi kita ada juga Endin Gold 3X. Jadi yang ini memang boleh untuk kita punya mereka yang mungkin daripada teenagers ataupun orang kata orang muda ya, orang muda. Jadi tapi nak kata produk ni selamat, dia boleh digunakan, cumanya bila kita katakan nutrien yang telah kita formulasikan tu kita nak memberi secara optimum. Jadi secara optimumnya untuk orang dewasa. Jadi untuk yang orang yang muda, lebih muda, Endin 3X tu lebih sesuai untuk mereka ya. Jadi kesemua produk adalah selamat pastinya. Tak ada masalah lah, tapi yang pilihlah yang sesuai kan. Okey, terima kasih Puan Mega. So sekarang kita ada juga perkongsian dari Linda Cakes. Cerita makan minum macam ni doktor. Okey, dia kata dekat sini, ada perkongsian daripada Facebook kita. Salam semua, Kak Linda memang ambil Enlin ketika pregnant semua 7 orang anak-anak. Wah, hebat Kak Linda. Terus minum semasa dalam pantang dan breastfeeding. Alhamdulillah memang sangat membantu pembentukan janin dan pembesaran anak-anak. Dan kata kat sini, paksa minum juga walaupun morning sickness. Pembentukan gigi anak-anak pun cantik, breastfeeding juga baik sehingga 2 tahun Alhamdulillah. Yang sulung dah pun 25 tahun dan bekerja. Nak dapat menantu lah Kak Linda. Sebahagian masih di universiti, di asrama penuh dan sangat aktif curriculum dan pelbagai aktiviti sekolah. Dan kini mereka ada kelab swimming sendiri. Wah, bagusnya. Semoga mereka terus aktif dengan zat asas. Betul. Terima kasih sangat buat Puan Linda yang berkongsi testimoni beliau. Minum Enlin dah lama. Kalau dah anak sebelum tu 25 tahun, memang dah lama lah dia telah mengamalkan Enlin. So betul lah kan tadi Puan Mega cakap, actually daripada kalau muda pun boleh juga ambil Enlin Active 3X 3X kan. Okey. Jadi ya, boleh silakan.
Enlin ni sebenarnya memang kalau tadi Puan Linda tadi, dia telah berada di pasaran lebih daripada 20 tahun dah ya. Kita lancarkan di Malaysia. Dan kita sentiasa menambah baikkan dia punya formulasi tu. Jadi memang untuk 5X ni yang terbaru lah kita katakan. Enlin Gold 5X ni adalah yang terbaru daripada semua yang kita dah lancarkan sebelum ni. Okey, bagus. So semoga Puan Linda tadi, nama Facebook Linda Cakes, semoga teruslah setia bersama-sama dengan produk Andy. Dan mungkin Puan Linda ni akan menang kejap lagi ni peraduan cepat dan tepat saya. Okey, semua dah bersedia? So kat sini kalau saya dah habis baca soalan, anda terus jawab di ruang komen dan nanti admin akan pilih 5 orang pemenang. So setiap 5 orang ni akan menang barang Adlin bernilai RM50. Jadi adakah anda sudah bersedia? Doktor drum roll sikit. Saja je si doktor ni. Doktor sesegan. Okey, soalannya berbunyi, namakan ramuan unik yang terkandung di dalam Adlin Gold 5X. Cepat jawab. Kita nak pilih 5 orang. Nak saya belanja lagi sekali soalannya? Soalannya adalah, lagi sekali ready? Namakan ramuan unik seperti yang di-mention oleh Puan Mega tadi yang terkandung dalam Adlin Gold 5X. Cepat jawab. Dan admin akan menghubungi anda. So tahniah kita ucapkan kepada pemenang. Saya tak tahu, doktor pun tak tahu siapa pemenang. Hanya Allah yang tahu. Tapi admin akan pilih dan akan menghubungi anda. Okey lah. Nampaknya diam tak diam dah lama kita berborak. Doktor rasa berapa lama? Sejam dah. Okey. So dengan itu sekali lagi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Farid Fikri Syukri, seorang doktor pakar ortopedik, general traumatology dan kejuruan sukan dari Hospital Salam Shah Alam. Terima kasih. Dan juga Puan Megawati Suzari, pengarah pembangunan produk baharu, saintifik dan hal ehwal pematuhan Fonterra Brands Malaysia, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini walaupun berpuasa kan, walaupun Puan Mega jauh. Terima kasih banyak bersama kita di Medik Keluarga yang dibawakan khas oleh Adlin. Akhir sekali, jangan lupa kepada semua followers Keluarga Magazine, terima kasih banyak-banyak sudi stay dengan kami sampai habis live ni. Siap masuk lagi competition kita cepat dan tepat. Harapnya pemenang-pemenang tu seronoklah, dapatlah sistem musculoskeletal. Ingat word of the day, musculoskeletal akan lebih baik selepas anda minum Adlin dan juga melakukan sukan lah. Jadi bagi yang mana terlepas dari awal, mungkin dah tersampai alamak kita nak balik dah ni, nak tutup pintu dah ni, jangan risau, anda boleh tengok balik live ini. Nanti kita akan share, okey? Dan jangan lupa bagi anda untuk subscribe YouTube dan follow Facebook Keluarga Magazine. Dengan itu, nama saya Nani Roslan. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih Puan Mega. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak pada semua. Ramadan Mubarak pada semua. Okey, terima kasih. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.